Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Deshni, Syamala, Ainul Mardiah dan saya sendiri, Nurul Husna. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk peranan rukun negara dalam memupuk perpaduan. Pengenalan kepada rukun negara adalah rukun negara merupakan dokumen asas tata cara kehidupan bermasyarakat warga negara Malaysia yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 iaitu setahun selepas peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Terdapat 5 prinsip rukun negara di Malaysia iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi, kumpulan kami akan merungkai satu persatu tentang peranan rukun negara dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas di negara Malaysia. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sesebuah masyarakat. Rakyat Malaysia belum mengakui bahawa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Seperti yang kita tahu, bahawasanya semua agama mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan menghindari segala kejahatan. Ketaatan kepada agama akan membantu seseorang yang berpekerti mulia. Ia juga mampu untuk menjamin kesejahteraan negara dan membentuk kepribadian insan yang mulia. Ia juga mampu untuk memupuk jati diri yang utuh dalam diri semua rakyat di Malaysia yang berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Hubungan rakyat berbilang kaum dan agama menjadi lebih erat kerana dengan adanya toleransi dan juga sikap yang berpekerti mulia ini. Jadi kepercayaan kepada Tuhan juga sangat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan rakyat Malaysia. Jadi saya akan merungkaikan peranan rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti yang kita tahu, Yang di-Pertua Agong merupakan lambang perpaduan kaum. Dengan adanya raja menyediakan perlindungan kepada negara dan rakyat tidak mengira kaum dan agama. Rakyat perlulah taat setia kepada raja dan pemerintah untuk mengekalkan keamanan negara. Nilai penting dalam rukun negara yang menjadi landasan utama bagi mewujudkan keharmonian, keselamatan dan juga kemajuan negara Malaysia merupakan kesetiaan kepada raja dan negara. Nilai kesetiaan ini merangkumi komitmen dan tanggungjawab setiap warga negara untuk melindungi kedaulatan negara serta menghormati institusi raja sebagai ketua negara. Ketua negara berperanan menjaga kesucian agama Islam dan keistimewaan orang Melayu. Institusi raja menjadi lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja amat penting dalam mempertahankan warisan kesultanan dan negeri-negeri Melayu sejak sebelum merdeka lagi. Oleh itu, prinsip ini seharusnya disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia supaya keamanan, keselamatan serta kedamaian negara terpelihara. Oleh itu, peranan rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja negara membawa peranan yang penting dalam membentuk negara Malaysia yang bersatu padu dan mengekalkan perpaduan negara Malaysia. Jadi itu sahaja dalam prinsip rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Syamla Devi dan saya akan membentangkan rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan digubal pada tahun 1963. Perlembagaan merupakan dokumen undang-undang yang bertulis dan perlembagaan juga menjadi panduan untuk menjalankan pentadbiran negara. Ketertinggian perlembagaan menekankan setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Perlembagaan ini memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara bagi memastikan mereka menjaga hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Perlembagaan juga menjadi sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan dan juga kehakiman negara. Perlembagaan juga mengatasi kedudukan YDPA, Perdana Menteri, Parlimen dan juga Badan Kehakiman. Contohnya, Yang di-Pertua Agong menjadi ketua negara tetapi bukan ketua eksekutif, malah kuasa itu dipegang oleh Perdana Menteri.
Contoh lain pula, pada tahun 2022 wujud satu isu dalam memilih Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pada masa itu, pakar perlembagaan Dato' Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata, menurut perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, YDPA iaitu Yang di-Pertua Agong mempunyai budi bicara melantik Perdana Menteri mengikut proses yang ditetapkan dalam perkara 43 dalam kurungan 2 tanpa terikat dengan mana-mana konvensyen negara luar termasuklah Westminster. Dalam konteks Malaysia, perlembagaan menjadi asas penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Perlembagaan merangkumi segala undang-undang yang melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia, seperti semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Yang ini dinyatakan dalam perkara 8 dalam kurungan 1. Yang kedua pula, mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Perlembagaan dapat mengawal dan menghalang penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah yang mungkin menggunakan kuasa yang dimiliki untuk melakukan perkara di luar bidang kuasanya. Contoh, di Malaysia ada 3 bidang kuasa, iaitu Badan Perundangan. Mereka berperanan dalam mengubah undang-undang. Yang kedua pula, Badan Eksekutif atau Badan Pentadbiran. Badan ini diketuai oleh Perdana Menteri. Mereka berperanan dalam menguatkuasakan dan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga pula, Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara yang berperanan mentafsir undang-undang. Badan Kehakiman juga badan yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara keluhuran perlembagaan. Perlembagaan juga memupus semangat perpaduan nasional dan pembangunan negara. Perlembagaan melindungi kepentingan semua kaum di Malaysia. Perlembagaan juga menjamin keadilan sosial antara semua kaum. Oleh itu, dapat memupus perpaduan nasional dan dapat mempertimbangkan pembangunan negara. Contoh, perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap dan kebebasan beragama. Dengan itu, segala masalah boleh dirujuk dan diselesaikan melalui perlembagaan. Hal ini dapat menjamin kemakmuran dan keamanan rakyat dan negara. Yang keempat pula, perlembagaan juga menjaga keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan menentukan cara pemerintahan dan prinsip-prinsip yang umum. Maka sistem politik yang lebih stabil dapat diwujudkan. Di samping, sebuah sistem pentadbiran yang lebih terancang dapat dibina. Perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat dan batasan kepada rakyat. Contoh, hak istimewa orang Melayu, Bumi Putera Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan. Dengan itu dapat mengelakkan persengketaan kaum dan wujud situasi yang aman dan damai dalam negara. Peranan kedaulatan undang-undang yang pertama adalah menjamin keamanan negara. Umum mengetahui bahawa negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, agama, bangsa dan bahasa. Wujudnya undang-undang di Malaysia akan menyebabkan masyarakat takut untuk melakukan jenayah. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap jenayah yang dilaksanakan akan dikenakan hukuman yang setimpal. Oleh itu, kes jenayah dan statistik jenayah yang berlaku di dalam Malaysia akan berkurangan, mengakibatkan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Peranan kedaulatan undang-undang yang kedua adalah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus. Umum mengetahui bahawa sistem pemerintahan di Malaysia merupakan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di mana rakyat mempunyai kuasa untuk memilih pemimpin melalui proses pilihan raya yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara, Perdana Menteri merupakan Ketua Menteri, manakala Raja atau Sultan merupakan Ketua bagi negeri masing-masing. Sistem pemerintahan yang teratur akan mengakibatkan rakyat hidup dalam keadaan sejahtera. Peranan kedaulatan undang-undang yang ketiga adalah menentukan kualiti tadbir urus baik negara. Hal ini dikatakan demikian kerana segala urusan dijalankan secara jujur, saksama tanpa berat sebelah. Kesannya dapat meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan dalam melaksanakan dasar yang telah dicipta serta meningkatkan accountability dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Oleh itu, dapat membasmi rasuah yang berlaku dalam negara Malaysia. Peranan kedaulatan undang-undang yang keempat adalah memelihara hak asasi manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan wujudnya undang-undang hak asasi manusia terjamin. Sebagai contoh hak asasi manusia adalah kebebasan diri,
hak terhadap pendidikan, hak terhadap harta dan kebebasan bergerak. Oleh itu, dengan jaminan hak asasi manusia tersebut, rakyat akan elak daripada berlaku diskriminasi antara kaum, bangsa, agama maupun gender. Seterusnya saya serahkan kepada Dash ini. Negara yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara ini membawa pelbagai kebaikan kepada masyarakat di Malaysia. Rukun negara juga amat penting terutamanya dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antara peranan rukun negara dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu padu ialah mewujudkan hubungan yang harmoni antara masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana aspek kesopanan dapat membina sebuah hubungan di mana masyarakat saling menghormati antara satu sama lain. Manakala aspek kesusilaan pula dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku serta berkomunikasi dengan baik. Perkara-perkara ini dapat mewujudkan persefahaman antara masyarakat yang sangat baik. Seterusnya, rukun negara juga mewujudkan masyarakat yang saling menghormati serta menghargai kepentingan kaum lain. Rukun negara ini dapat membentuk masyarakat yang beradab. Selain itu, rukun negara ini juga membangkit kesedaran mengenai betapa pentingnya untuk menghormati kepentingan kaum lain di negara Malaysia. Selain itu, rukun negara juga dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu serta hidup bertoleransi. Seterusnya, rukun negara juga dapat mewujudkan masyarakat yang bertindak mengikut situasi. Hal ini dikatakan demikian kerana ia meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap konteks budaya yang mempengaruhi aspek kesopanan. Seterusnya, rukun negara ini juga dapat mengajar masyarakat untuk bertindak dan berfikir serta mengambil tindakan mengikut situasi sosial. Antaranya ialah seperti tidak menghina masyarakat yang berbeza kaum, tidak menyentuh isu-isu sensitif dan juga sentiasa berbuat baik dalam apa jua keadaan. Kesimpulan, rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara harus dilihat sebagai kuasa dalaman dan dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Melalui perpaduan akan dapat membantu negara kita mempertingkatkan dan mempergiatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang bersifat liberal dan demokratik.